يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاب. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muka surat 253. Dan tanda kecelakaan itu juga 11. Kecelakaan bagi manusia, dia punya tanda-tanda dia. Tanda-tanda orang ni ada kecelakaan. Bahasa yang teruk lagi bagi orang kampung kata tanda-tanda dia ni sial. Ya. Tapi bahasa yang lunak, tanda-tanda dia ni celaka, dia ni tidak bahagia. Pertama sekali, dia tamak untuk mengumpulkan harta. Bila ada orang yang ada sifat tamak di dalam mengumpulkan harta, maka hidup dia adalah hidup yang penuh dengan kecelakaan. Ya. Sebab ketamakan ni bukan tamak tu tak boleh. Bila ada sebut tamak tu, maknanya dia akan langgar habis. Ya. Sama ada dia akan mengumpulkan harta kekayaan itu dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram, semuanya disapu belaka. Itu yang menjadikan dia hidup celaka. Bila dah dia rembat belaka, maka orang pun duk sumpah. Ya. Duk sumpah. Celaka, orang tu kata celaka sikit-sikit seorang. Ya. Dia tu memang dah celaka dah sebab dia mengumpulkan harta tanpa mengambil kira hak orang ke apa benda, dia sapu belaka. Tetapi disebabkan dia merembak semua, tak kira hak orang ke apa benda, maka orang pun akan kata dia tu celaka. Ya. Ada satu apa tu, tak nak sebutlah nama tempat saya, tapi saya tengoklah benda tu, dan orang kampung pun mari jumpa kita borak. Ya. Bila dah jadi wakil rakyat, balok di area tu habis. Ya. Dan dia boleh buat satu jalan merentasi sungai. Orang kampung memang nak jalan. Ya. Tapi dia boleh buat jalan khas untuk angkut balak. Ya. Dan orang kampung sumpah lah, pengundi ni sumpah. Ya. Dan memang dia terkenal dengan ialah kerakusan dia dalam mengumpul harta itu, memang itulah. Dia ambil kesempatan betul-betul. Ini tempat saya lah ni. Okay. Nombor 2, semangatnya hanya dalam pemuasan hawa nafsu syahwat dan kelazatan dunia. Okay. Ini mungkin dikaitkan dengan apa ni, bila sebut hawa nafsu syahwat ni berkaitan dengan mungkin dia dengan apa ni, dari sudut seks ke dan jantina. Dan kadang-kadang orang-orang yang mengumpulkan harta ni, dia tamak mengumpul harta ni, dia ada kaitan dengan nombor 2 tu. Ya. Dia rela, orang panggil, dan ini benda didedahkan dalam surah khabar. Ya. Rela simpan perempuan. Bayar bukannya leke-leke, siap dengan kereta, dengan rumah. Ya tak? Elang bulanan lagi. Ya. Jadi untuk nak dapat nombor 2 ni, dia kena lalu nombor 1. Ya. Jadi ini tanda-tanda kecelakaan dalam hidup. Banyak bercakap dan keji mulut. Ya. Dia lawan nombor hak deratas tu. Ya. Hak deratas kata apa dia? Tanda bahagianya ialah kurang bercakap. Illa fi ma ya'ni, kecuali pada benda-benda yang perlu. Ya. Tanda celaka dia apa dia? Suka bercakap. Jumpa orang ni bercakap, jumpa orang ni bercakap. Cakap pula benda apa dia? Benda yang bersifat benda yang tak elok. Fitnah ke, keji orang ke, ataupun mengumpat orang ke tanpa sebab. Ya. Fitnah ni dia tak ada kecuali. Ya. Mengumpat dia ada pengecualian, ya. Kena ingat. Ya. Mengumpat ataupun menceritakan keburukan ini, keburukan orang, dia ada excuse, ada pengecualian. Ya. Fitnah dia tak ada pengecualian. Ya. Mengumpat dia ada. Itu kita dah tahu dah, ya. Nombor 4, cuai dalam sembahyang. Cuai dalam sembahyang, sama ada dia cuai terhadap waktu sembahyang
sentiasa maknanya lambat. Ataupun dia sembahyang tetapi dia punya syarat-syarat yang membolehkan sembahyang dia tu betul dan sempurna. Dia tak jaga. Saya kata betul, sembahyangnya itu betul dan sempurna. Betul sempurna lain. Kalau tak betul, dia batal sembahyang. Kalau tak sempurna, dia betul dah sah, tapi tak sempurna. Itu dia. Jadi orang yang cuai dalam sembahyang ini merupakan tanda hidupnya celaka. Dia lambat-lambatkan sembahyang, ataupun di awal sembahyang tapi sembahyang dia tak jaga dari sudut bacaannya betul ke tidak. Tamak ninah bacaan lah, saya tamak ninah tu saya tengok okey, banyak okey, tapi yang bacaan tu saya haraplah Fatihah dengan tayat akhir tu kena belajar. Kena menghadap lah, kena menghadap tu imam ke ustaz mana-mana. Nombor 5, makan yang haram dan syubhah dan bersahabat kepada orang-orang yang jahat. Makan yang haram, ini pun macam yang saya terangkan semalam juga. Makan benda-benda yang haram, iaitu benda-benda yang kita ambil daripada sumber yang haram, sama ada kita tipu ataupun memang benda tu haram. Benda yang haram jelas haram, biasanya kita tidak itu sangat, kita tak itu sangat. Cuma yang jenis indirect kita rasa betul, macam kes malam ni saya cerita, tanah, urusan tanah, dah jual beli apa semua. Cuma jenis tanah ni dari sudut maknanya prosedur dia, ada kalanya dia boleh masuk nama, masuk nama tu tak ada masalah lah. Yang jenis tak boleh masuk nama ni, jenis orang panggil beli satu tanah, satu lot, 1 ekar ke, pecah 8 orang, nak pecah 8 orang, sementara menunggu orang panggil nak pecah lot ke apa benda, pakai agreement biasa. Yang agreement biasa tu yang masalah, tiba-tiba mati. Jadi dia tak apa valid agreement yang biasa tu. Nombor 6, biadab, tidak berbudi. Nombor 7, sombong berlagak. Ini kita dah bincang. Dan nombor 8, tidak berbudi dan tidak suka menolong orang. Kalau ada perangai ni pada diri kita, perangai susah nak tolong orang, itu tanda-tanda kecelakaan pada diri kita. Jangan kata dia tu sembahyang bagus. Tak. Sembahyang bagus ni dia dengan Tuhan je. Value manusia ni pada Allah dan juga pada manusia duduk pada hubungan dia dengan manusia. Nilai value. Kalau dia dengan Allah, tapi dia dengan manusia, dia dengan Allah cantik, comel, bagus hubungannya, tapi dia dengan manusia buruk perangai, itu yang kita dengar tu, Nabi kata dia tu ahli neraka. Kena ingat jangan duk fikir dia tu warak, ataupun dia tu kaki surau tu. Warak ni biasa insya-Allah orang tu selamat, walaupun dia dengan Allah Taala aja. Kalau orang tu warak, maknanya dia dengan Allah Taala dia jaga. Diri dia tu dia jaga, comel lah. Kalau orang tu ada sifat warak, biasanya selamat. Tapi kalau kita kata dia tu kaki surau, tak selamat lagi. Belum selamat. Dia tu sembahyang Jumaat tak tinggal, belum tentu. Pasal orang yang kaki sembahyang ke apa benda ni, kadang-kadang dia tak jaga hubungan dia dengan manusia. Dia banyak menyakitkan hati manusia. Sama ada manusia tu kawan dia ke, ataupun manusia tu nama dia saudara mara dia. Jadi kalau dia tak jaga hubungan dia dengan manusia yang lain, maka value dia tak ada juga, dan dia boleh kata orang dihumban dalam neraka dulu. Nombor 9, tidak kasih kepada kaum muslimin. 10, bakhil kikir. Ini pun saya dah banyak sentuh dah. Lupa akan mati, sebab bila dia ingat akan mati, maka ia tidak akan menimbun makanan, dan tentu ada rasa belas kasihan kepada kaum muslimin. Dia punya efek dia. Kesan dia kalau ingat pada mati, dia akan jadi baik. Baik dengan Allah, baik dengan manusia. Dia baik dengan manusia ni, orang ingat pada mati ni pasal apa? Sebab dia kira kadang-kadang kerana dia baik dengan manusia lah, maka orang tu akan doa ke dia bila dia mati besok. Dia akan berdoa
kepada orang mati. Sebab apa? Sebab dia tu yang hak mati tu baik. Baik kepada siapa dia? Dengan Allah. Tak, dengan Allah satu, yang keduanya dengan manusia. Sampai orang terasa kehilangan dia. Ya, terasa betul. Dia tak ada tu terasa. Mana terasa satu kehilangan pada diri dia. Diri dia tu siapa dia? Hak hidup lagi tu. Orang hak mati tu memang hilang lah. Tapi hak hidup tu sendiri rasa macam hilang satu benda pada diri dia. Rupa-rupanya siapa dia yang hilang? Rupa-rupanya dia tak hilang. Dia hidup, tapi kawan dia, saudara mara dia yang baik dengan dia hilang. Maka dia rasa hidup dia tu, sebahagian daripada hidup dia hilang. Ini kesan daripada bila kita buat baik kepada orang. Dan kita buat baik pada orang tu kerana kita ingat mati. Tapi bila lupa kepada mati, masa tu kita tak fikir tentang orang. Ya, lantak dia lah ya. Dia pun ada tangan. Kita dah mikir lagu tu. Dia pun ada tangan, ada mata macam aku. Aku ni ada darah tinggi, kencing manis, lemah jantung. Dia tak ada apa. Ya, dia tak nak kerja. Ya, aku ni sampai kencing manis apa ni kata orang teruk, jadi sebab aku kerja, aku jadi jutawan. Kan, aku ada harta gaji besar, KRSP pun maknanya banyak. Dia pun ada otak, ada semua Tuhan bagi, tapi tak nak belajar. Kita main ayat tu tak boleh. Saya dah sebut dah, maknanya kalau nak main ayat tu tak sudah kita. Ramai orang yang belajar sama belajar dengan kita, tapi dia punya income dia tak sama dengan kita. Kadang-kadang kita lebih pada dia, padahal sama-sama belajar, sama-sama keluar U, BA Honors. Dan dia pun tak ambil master degree. Dan kadang-kadang orang yang ada PhD lawan dengan orang yang master, yang SPM saja. Orang yang SPM itu lebih banyak duit daripada orang yang ada PhD. Jadi benda tu bukan kerana ada duit banyak ni kerana usaha lebih ke ada sertifikat yang hebat, dan tak ada. Rezeki Tuhan bagi. Pernah berlaku ada satu orang yang zuhud, di rumahnya terdapat banyak gandum. Satu orang yang zuhud ini, rumah dia banyak gandum. Tiba-tiba orang-orang menghadapi musim kemarau, maka ia segera menjual gandum yang ada padanya dan harga membeli, dan hanya membeli untuk keperluannya. Dan ketika ditanya, mengapa tidak engkau tahan untuk keperluanmu? Jawabnya, saya ingin bersama orang ramai dalam kesusahan mereka. Jadi ini perangai ni yang kita nak. Maknanya suka tolong orang. Ini perangai ini kalau tak ada ingat pada mati, tak ingat ke Tuhan, tak dengar baca kitab, di saat-saat begini tuan-tuan, kita akan jual dengan harga yang mahal. Satu musim kemarau, gandum tak apa ada, rumah dia banyak gandum. Mungkin dengan sebab zuhud dia itu simpan, makan sikit-sikit, tiba-tiba kena mari kemarau, tiba-tiba, maka rumah dia banyak gandum, orang lain tak ada, tapi dia lepaskan sikit, jual dengan harga yang biasa. Sampai orang tanya, kenapa tak jual dengan harga mahal? Ini kalau jual harga mahal pun orang beli ni, sebab gandum tak ada ni. Tak, dia kata, saya suka tengok orang suka. Dan saya tidak suka tengok orang yang susah dan juga yang hidup kata orang tak senang kerana masalah gandum pada masa itulah ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati al ahya minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.